Saya sokong hudud wajar dilaksanakan di Malaysia, di negara Malaysia, kalau boleh seboleh-bolehnya di seluruh dunia lah. Saya bentangkan ini sebab yang pertama, yang pertama, kenapa saya sokong hudud ni secara tidak langsung. Kalau hudud ni dilaksanakan, Malaysia akan menjadi lebih aman. Sebab dengan hudud, saya berani boleh mengatakan tiada lagi berulang sketsa jenayah. Bermakna tiada lagi tragedi jenayah berulang lagi, dan pencuri ke apa ke, ini tidak akan berulang lagi. Sebab apa? Kalau kita nampak sekarang, kalau penjenayah itu ditangkap, mereka akan dibela oleh peguam-peguam yang handal, yang hebat, yang cukup yang cukup pakar. Dia tahu mana dia boleh pesongkan fakta undang-undang, di mana hakim pun terpaksa akur dengan permintaan peguam pembela penjenayah. Jadi bila penjenayah itu dibebaskan, bermula lagi epik baru, bermula lagi kejadian terbaru. Buktinya, bila sesuatu penjenayah ditangkap, dalam surat khabar harian you boleh baca, bila ditangkap, mangsa yang ditangkap mempunyai 16 kes atau 18 kes jenayah yang terlampau. Penjenayah yang membuat kali pertama mungkin dalam 5% atau 10%. Yang 90% ni yang ada kes, ada pernah dihukum, pernah dibebaskan dan pernah dibela oleh peguam. Jadi, dan saya pun ada tanya dekat penjenayah, ada yang bebas daripada penjara, kenapa tak serik? Mereka kata, saya ni selagi kita ada peguam hebat, kita tak takut. Kerja peguam untuk membela mereka. Dan penjenayah ini dalam posisi yang boleh membayar yuran yang tertinggi untuk peguam-peguam pembela pakar penjenayah. Ini yang satu. So, bagi saya, hudud adalah cara yang terbaik untuk mengurangkan jenayah. Sebab bila berlaku kecurian, kehilangan tangan, pelbagai lagi hukuman yang tak mungkin mereka akan mengulangkan ataupun mengulangi jenayah tersebut. Dalam Hindu ni mereka akan cakap danda, D-A-N-D-A. Dalam Melayu denda, D-A-N-D-A. Dalam bahasa Sanskrit telah pun dilaksanakan seawal 500 before century, sebelum Masihi. Hukumannya memotong tangan, kalau berzina, apa yang boleh direjam dengan batu, dah macam-macam dah termaktub dalam agama Hindu. Ini bukanlah sesuatu yang baru ataupun bukan sesuatu yang dicipta. Benda ni memang dah ada, dah wujud sekian lama. Jadi dalam konteks tu, setelah saya nilai, setelah saya baca secara terperinci, saya sokong hudud dilaksanakan. Dalam konteks ahli-ahli politik yang membantah ni, kalau kita nampak siapa yang bantah hudud ini adalah pihak pembangkang, orang-orang DAP terutamanya. Dan ini juga, hudud juga akan, saya nak katakan, dengan hudud kita boleh membina negara yang aman dan peace yang terbaik. Sebab dengan hudud, macam Kelantan, tiada lagi kelab malam, tiada lagi judian, tiada lagi rumah urut, pelacuran. Dan ini sekaligus akan membina ummah yang terbaik, menyelamatkan ummah yang tersesat. Ummah semua kaum lah, kaum India, Cina, semua Hindu, Kristian, semua akan terselamat, tidak akan terjebak kepada lembah maksiat, dan mereka akan patah balik kepada jalan yang betul. Kalau PAS ikhlas dalam perjuangan hudud, kalau PAS ikhlas dalam perjuangan Islam yang ditegakkan, yang dilaung-laungkan, seperti saranan yang dulu PAS boleh bawa calon di Bukit Gelugur untuk memberitahu pengundi India, Cina
Saya yakin banyak Cina akan sokong uh, uh, hukuman hudud ni demi untuk masa depan, demi untuk kebaikan anak-anak mereka, demi untuk kebaikan negara. Jadi dalam konteks tu saya nampak undang-undang yang sedia ada sungguh pun sedikit sebanyak membantu mengurangkan jenayah, tapi tidak ada satu penyelesaian. So penyelesaian yang terbaik yang saya nampak untuk menyelesaikan kurangkan jenayah ini ialah hudud adalah yang terbaik. Bagi saya hudud saya tak nampak kejam. Kalau dipotong tangan sebab untuk curi, satu je dipancung. Satu lagi masih ada lagi untuk kamu bekerja, untuk melaksanakan tugas dan untuk menjadi contoh, nak beritahu dekat umum tangan dipancung sebab apa? Saya yakin hudud cara hukuman dijalankan ni boleh memberi satu menggiurkan, yang boleh menakutkan, yang boleh membawa satu saya akan kontekskan ini sebagai pelajaran civic, pelajaran moral yang diajar di sekolah. Melalui hudud ni, kalau hudud ni dilaksanakan, ada banyak konteks yang boleh menjimatkan negara. Contohnya penjara. Okey, contohnya penjara. Kalau kita pergi ke penjara, kalau kita buat nilaian, kalau kita buat soal siasat dengan banduan-banduan yang ada, saya berani mengatakan 80% banduan dalam penjara membuat jenayah, melakukan jenayah di bawah penguasaan arak, kontrol by arak. Bila dia dah mabuk, bila dia macam dada arak telah menguasai fikiran mereka untuk bertindak, membuat sesuatu di luar batasan. Dan saya juga, kenapa saya kata negara boleh menjimatkan duit rakyat? Kalau kita tengok, kos untuk menjaga satu banduan adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada cukai arak yang diterima oleh kerajaan Malaysia. Kos yang kita untuk menjaga satu banduan harian adalah 3 kali ganda lebih tinggi daripada cukai arak, cukai judi yang kita terima, yang kerajaan terima. Kalau tiada arak, tiada judi, penjara pun tak perlu. Tak payah lagi penjara. Kita tak perlu mengeluarkan banyak duit rakyat untuk menjaga banduan dalam penjara, macam-macam. Saya tak nampak benda ni kenapa perlu ditangguhkan. Dan tak masuk akal kalau Presiden PAS kata nak menangguhkan. Yang mengiyakan hudud ialah PAS. Yang minta mendesak kerajaan ialah PAS. Bila kerajaan Barisan Nasional bersetuju untuk membincangkan tentang hudud, kenapa benda ni dilengah-lengahkan? Itu yang saya tak nampak. Sebab tu saya yakin dan tidak tolak kemungkinan mungkin ada ugutan daripada DAP yang cukup lantang menolak pelaksanaan hudud, dan MCA, Gerakan Kelantan Cina di Kelantan sokong hudud. Saya yakin. MCA saya tak tahulah. Tapi Cina yang sokong PAS ni, dia sokong hudud. Sebab dia kata dengan hudud tak ada arak, Malaysia aman, Malaysia saya berjaya, Malaysia saya aman, Malaysia saya terbaik. Macam Saudi lah, seperti yang saya kata lah. Saudi bila hari Jumaat, kita boleh nampak kemakmuran dia, keharmonian dia, keamanan, kecintaan, kemuliaan, keindahan hudud pada hari Jumaat di Jeddah. Bila ada kedai, tak ada orang, tak payah jaga, pergi masjid, boleh membiarkan macam itu aja. Sekarang mana boleh? Nak biarkan satu handphone di atas table pun tak boleh. Nak pakai rantai pun tak boleh.
Ini berlaku sekarang. Secara peribadi, saya rasa di setiap naluri jiwa manusia, di setiap jiwa manusia, di setiap rumah, tak kira perempuan ataupun lelaki, mereka inginkan keamanan. Bukan dengan Islam sahaja, semua agama di dunia memberitahu kebaikan dan jangan buat kejahatan. Dan secara peribadi, dalam hati semua naluri, semua rakyat, ummah dunia ni, dia dah ada katakan, saya mencintakan keamanan, kita perlukan keamanan. Bagaimana mewujudkan keamanan? Jikalau tiada ada undang-undang yang boleh membantu memperkasakan keamanan. Jadi, undang-undang yang terbaik untuk mengembalikan keamanan dunia ialah hudud. Saya tak perlu takut dengan hudud. Apa nak takut? Dan kita nak jalan secara bebas dan aman di tepi jalan, di umumnya. Tak perlu takut rantai, tak perlu takut lagi dah. Saya ada bincang dengan sami-sami Kuil yang ada di ibu kota, di luar ibu kota. Mereka menyokong konsep hudud ni. Hudud ni memang bagus. Saya berani menyatakan adun-adun PAS di Terengganu tidak akan tunduk dengan DAP. Mereka tidak akan tunduk dengan DAP, dan saya yakin kalau Menteri Besar baru Datuk Razif, kalau dia bentangkan untuk pelaksanaan hudud, God bless, adun-adun PAS akan menyokong usul Yang Berhormat Menteri Besar untuk melaksanakan hudud. Saya yakin benda ni akan berjaya di Terengganu. Dan saya yakin PAS Terengganu bukanlah balaci DAP yang seperti berlaku di Selangor ataupun di negeri-negeri lain. Saya tidak nampak masalah kenapa mereka nak bantah, kecuali kalau ada agenda peribadi. Kalau tiada agenda peribadi, kalau tiada sesuatu yang kalau mereka tidak terjebak dalam maksiat, kalau mereka hendakkan anak-anak mereka membesar dalam satu suasana yang aman, demi untuk generasi muda, demi untuk generasi yang akan datang, saya rasa mereka akan sokong. Kalau ada kepentingan lain, saya tak tahulah. Apa yang saya sebutkan ini adalah untuk generasi muda kita. Yang sudah. Yang cukup. Sudahlah. Biar berakhir dengan generasi kita. Generasi yang akan datang, biarlah mereka tidak tahu apa itu erti maksiat.